This call is now being recorded. وتب علينا وهداية ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم والهم الملائكة وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا أسرارنا ولساننا وحدنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبهم في الدارين. Sekarang. Ya, Bang? Maka keluar dengan jazam itu syak dan zon dan waham. Maka keluar dengan jazam itu syak dan zon dan waham. Maka keluar dengan jazam itu jazam setengah daripada itu jazam tu ialah makna bagi ma'rifah. Makna yang pertama bagi ma'rifah tu ialah al-jazmu. Jazam tu ialah dia terjemah kata i'tiqad yang putus. Sebut kata putus itulah dia kata bahasa Arab panggil jazam. Maka keluar dengan putus dengan jazam tu jazam kalau bahasa Arab itulah bahasa Arab bahasa kita panggil putus. Bahasa Arab panggil jazam, bahasa Melayu panggil putus. Dan keluar dengan jazam itu syak dan zon dan waham. Maka sekiranya kalau tak jazam, kalau dalam bab i'tiqad, kalau tak jazam, kalau tak putus, ilmu masuk di dalam syak, ilmu masuk di dalam zon, ilmu masuk di dalam waham. Maknanya dia kesemuanya empat. Kesemuanya empat. Jazam, rendah pada jazam tu zon, rendah pada zon tu syak, rendah pada waham tu rendah pada syak tu waham. Jadi yang paling rendah sekalinya ialah waham. Tak sampai 50%. Tinggi pada waham tu syak. Tinggi pada syak tu zon. Jadi waham tu yang paling rendah, jadi waham tu yang paling rendah. Tak sampai 50% dikatakan waham. Kalau sampai 50% dikatakan syak. Maka tinggi pada syak tu zon. Zon tu maknanya lebih daripada 50%. Kalau lebih pada 50% sikit-sikit panggil zon yang dhaif. Kalau lebih banyak dekat-dekat nak jadi 100, maka zon yang kuat. Ala kulli hal pun zon itu tidak memadai di dalam i'tiqad, walaupun zon yang kuat sekalipun. Selama mana tak putus, walaupun kuat, maka itu dikatakan zon lagi. Apabila jadi putus, tidak ada yang satu lagi, maka itulah dikatakan jazam. Maka makna syak itu taraddud
antara dua perhijaan. Maka makna syak itu taraddud, pergi datang antara dua perhijaan. Pergi datang, taraddud, pergi datang sekali begitu, sekali begini. Taraddud maknanya sekali begitu, sekali begini. Antara dua perhijaan. Bersamaan keduanya. Apa makna bersamaan? Bersamaan keduanya dua perhijaan. Tiada berat suatu daripada taulannya, daripada gu dia. Tidak ada mana yang berat. Maknanya sama berat. Sebab tu kita kata 50-50. Dan makna zon itu berat akan ada, ringan akan tiada. Dan makna zon itu berat. Ini berat akan ada. Berat akan ada ni kalau kita tengok kepada ta'rif bagi syak, dia duduk di tempat bersamaan. Kalau syak bersamaan, kalau zon ni berat akan ada dan ringan akan tiada. Maknanya zon ialah taraddud antara dua perhijaan juga. Dan makna zon itu berat, yakni taraddud antara dua perhijaan. Dan berat akan adanya dan ringan akan tiadanya. Jadi makna zon tu ada taraddud juga antara dua perhijaan, antara ada dengan tiada. Tetapi berat sebelah berat oleh ada, ringan tiada. Dan makna waham itu berat, makna taraddud juga. Jadi maknanya syak, zan, waham ni ada taraddud, ada pergi datang. Dan makna waham itu berat sebelah tiada, ringan sebelah ada. Itu waham. Mengikut tarikh dia tu. Tetapi tarikh dia ni dia kata kalau zon tu berat ada, ringan tiada. Kalau waham tu berat sebelah tiada dan ringan sebelah ada. Ini tak melekapi. Ini tak mencukupi, tarikh tu tak melekapi, tidak luas. Dia sebenarnya begini. Yang berat tu tak mesti ada lah. Tapi makna zon tadi tu dia kata berat ada, ringan tiada. Berat akan ada, ringan akan tiada. Tapi benda ni tak mesti begitu. Tak mesti begitu. Makna waham pula dia katanya berat kepada sebelah tiada, ringan sebelah ada. Dia tak mesti begitu. Jadi zon, syak, zon, waham. Syak, zon, waham. Dia begini. Apabila tidak ada taraddud, dia panggil jazam. Apabila taraddud tu tidak ada taraddud, dia panggil jazam. Sekiranya tidak ada taraddud di antara dua perkara,
maka itu dikatakan jazam. Jadi dua-dua kerjaan tu tidak ada taradud. Maknanya ada sebelah saja. Maka itu dia panggil jazam. Nak bagi contohnya ada dengan tiada. Dia buat misal sininya ada dan tiada. Tapi tak mesti ada dan tiada. Yang lain lagi pun samalah daripada dua benda yang berlawanan. Daripada dua benda yang berlawanan. Ada berlawan dengan ada. Itu dua kerjaan tu. Dia katanya tengok sekali lagi makna syak. Makna syak tu taradud antara dua kerjaan. Lepas tu dua kerjaan tu dikehendaki di sini dua kerjaan yang berlawanan. Dua kerjaan yang berlawanan. Dua perkara lah mudah katanya. Dua perkara yang berlawanan. Lepas tu kita bilang tengoklah, kita cari tengoklah apa dia dua benda yang berlawanan. Ada lawan tiada. Ada dengan secara umumnya ada lawan tiada. Lepas tu ada benda ni tak ada dia. Ada lawan tiada. Apa lagi carilah yang lain lagi. Alim lawannya jahil. Apa dia lagi? Dengar lawannya bisu lawannya bercakap. Siang lawannya malam, datang lawannya tak datang. Katalah basah lawannya kering. Kalau hujan, turun hujan, lawannya tak turun hujan. Itu dua kerjaan yang berlawanan. Maka kalau kita katanya sekarang hujan turun. Di tempat kita hujan turun fardunya. Sekarang hujan turun, lebat pula. Maka apabila sekarang tu kita tengok hujan turun, apabila kita tengok hujan turun tu, maka yakin jazam kata hujan turun. Apabila kita nampak hujan turun, maka yakinlah di kita, jazamlah di kita bahasa sekarang hujan turun. Maka apabila kita nampak hujan turun tu, maka jazam. Kalau kita boleh cerita korang, sekarang hujan turun kat sini. Sekarang hujan turun. Jadi hujan turun, lawan dia apa dia lawan dia? Tak turun. Lawan dia tu tak turun. Maka sebelah balik tak turun tu kosong. Sebelah balik tak turun tu kosong. Sebelah balik turun hujan tu 100%. Tak 100% macam mana kita nampak. Kita duduk kat tengah padang ni, basah dah kita ni. Jadi kita yakin, kita jazam bahawasanya hujan itu turun. Lepas tu sebelah lagi, apa dia sebelah lagi ialah tak turun tu kosong, tak ada langsung. Maka itulah dikatakan jazam, dikatakan yakin. Jadi maknanya sebelah balik turun hujan tu 100%. Sebelah balik tak turun tu kosong. Sebab apa? Sebab sekarang kita duduk kat padang kena hujan sekarang.
Begitu. Dan sebaliknya macam tu juga. Kalau kita katanya sekarang hujan tak turun, panas pula. Hujan tak turun. Kemarau. Hari ni kemarau. Hujan tak turun. Maka kita duduk kat padang sekarang. Hujan tak turun. Jadi maknanya apa i'tikad kita pada masa tu? Hujan tak turun. 100% ke tidak? I'tikad kita 100%? 100%. Lepas tu sebelah balik turun hujan? Mana nak ada? Sebab hari ni panas lagi pula. Kita pun bukan duduk dalam rumah. Tak tahu hujan turun tak tu. Kita duduk kat padang. Maka setahu kitanya, pengetahuan kitanya, i'tikad kitanya, pada masa ni hujan tak turun. 100% tak turun. Mana turun? Kosong. Tu maknanya dia boleh jadi kedua-dua belah. Yang 100% saat itu boleh jadi kedua-dua belah. Bukan kata sebelah turun saja. Kalau hujan turun tu 100% balik turun. Kalau tak turun 100% balik tak turun. Macam kita i'tikad Allah ada. Maknanya Allah ada, tak ada tu salah. Tak ada tu tak sama sekali. Tak ada Allah tu tak sama sekali. Tu maknanya mudah katanya jazam ni tak ada apa? Tidak ada taraddud. Jazam tidak ada taraddud. Maka sekiranya kalau ada taraddud di antara dua perkara, maka sekiranya taraddud antara dua perkara. Kita ambil contohnya hujan turun, hujan tak turun. Hujan turun dengan hujan tak turun. Kita tengok contohnya setengah jam sekejap lagi. Nanti setengah jam sekejap lagi hujan nak turun ke tak turun. Tak tahulah. Kalau sekarang tu boleh tahulah tak turun kalau tempat saya sini. Begitu. Tapi kalau kita katanya setengah jam lagi hujan nak turun ke tak turun. Tengok kerana, tengok dalil, tengok tandaan kat cuaca. Begitu. Maka turun dengan tak turun masa setengah jam lagi, memanglah Tuhan takdir dah. Allah Ta'ala dah takdir sejak kala dah. Tapi kita boleh tahu dengan secara tengok tandaan-tandaan alamat. Maka kalau tanya, sekejap lagi, setengah jam lagi hujan turun ke tak turun? Kita pun tak boleh nak buat keputusan kepada sebelah mana-mana. Turun dan tak turun. Turun dan tak turun itulah dikatakan taraddud. Itu dipanggil kata taraddud. Pergi datang. Maka taraddud pada turun hujan dan tak turun, maka kalaulah sama berat, turun dengan tak turun tu sama berat. Maka turun 50 itu sama berat, turun pun syak, tak turun pun syak. Dia panggil begitu. Lepas tu macam mana? Kita katanya tengok cuaca tu nampak gelap. Tengok awan tu nampak gelap. Tapi angin tidak ada. Guruh tidak ada. Kilap tidak ada. Halita tidak ada. Cumanya gelap. Gelap. Awan tu gelap. Bukan tak nampak langit biru lah. Gelap. Lepas tu angin pun ada juga sikit-sikit. Ada bukan tak ada. Ada angin juga sikit-sikit. Lepas tu apa perasaan kitanya? Kita tengok pada cuaca yang sekarangnya begitu. Kita katanya angin ada sikit-sikit.
angin ada juga sikit-sikit, lepas tu jadi gelap, jadi jeung, awan tu jadi hitam, maka perasaan kita boleh jadi turun, boleh jadi tak turun setengah jam lagi. Masa setengah jam akan datang, boleh jadi turun hujan, boleh jadi tak turun. Lepas tu turun dengan tak turun tu sama berat. 50-50. Sama berat. Maka turun tu dikatakan syak. Sebelah balik tak turun pun dikatakan syak juga. Begitu. Itu maknanya kalau taradud di antara turun tak turun, lepas tu turun dan tak turun tu sama berat. Maka sebelah turun pun syak, sebelah balik tak turun pun syak juga. Tetapi kalau kita katanya tengok dengan cuaca tu langit, awan gelap, hitam, ada ribut pula sekarang. Tapi hujan tak ada lagi sekarang. Sekarang hujan tak ada lagi, tak mulai turun lagi. Kita tengok langit dah jadi hitam. Nah, apa lagi? Ribut pun ada. Kilat pun ada. Kilat pun ada. Guruh pun ada. Guruh pun ada. Tapi tak turun lagi sekarang. Lepas tu orang tanya kita, macam mana tengok setengah jam lagi nak turun ke tidak hujan? Setengah jam ke 20 minit lagi, maknanya sekejap lagi lah. Sekejap lagi hujan nak turun ke tak nak turun, kita berasa macam mana? Yakin ke tidak turun? Tak yakin sebab tak turun lagi. Tak yakin lah kata turun sebab hujan belum turun lagi. Tapi gelap tu ada, guruh tu pun ada, kilap tu ada. Ribut sikit-sikit pun ada. Maka apa perasaan kita tengok cuacanya begitu? Sekejap lagi macam mana? Turun tak turun? Tu taradud. Taradud turun tak turun? Turun tak turun? Maka turun dengan tak turun tu sama berat. Bukan. Taradud dia panggil. Tetapi kita berat sebelah mana? Dengan cuaca begitu, berat sebelah balik. Turun. Mana turun tu dikatakan zon. Yang ringan sebelah mana? Yang ringan tu kita kata 80% ni hujan nak turun sekejap lagi ni. Mana yang ringan 20% lagi, 20% lagi adalah waham. Adalah waham. Sebab tu apabila tengok gelap, tengok awan jadi gelap, ada angin juga sikit-sikit, ada je angin lagi, ada kilat lagi, ada guruh lagi. Kalau biasanya orang jemurkan kain baju kat luar tu, dia nak bawa masuk. Dia nak ambil masuk ke dalam rumah dah. Baju jemuran tu akan bawa masuk ke rumah. Sebab dia rasanya boleh jadi sangat berat kepada kejap lagi hujan nak turun. Jadi zon tak yakin lagi. Zon kata turun sebab tengok dengan cuaca. Begitu. Sebab tu tanda dia faham katanya berat sebelah balik nak turun. Sebab tu kalau ada jemurkan baju, dia akan ambil masuk. Begitu. Jadi maknanya contoh sani tu jadi berat sebelah balik turun, ringan sebelah balik tak turun. Yang berat tu berat kepada hujan nak turun sekejap lagi, itulah zon. Ringan tak turun tu ringan. Itu waham. Jadi maknanya turun tu kita panggil isbat. Panggil isbat. Tak turun tu panggil nafi. Lepas tu pulaknya, kalau begini, kalau cuacanya begini, sekarang panas, nampak, tapi langit tu setengah tempat tu biru lagi, setengah tempat tu gelap. Ribut tak ada. Apa dia? Kilap, guruh tak ada. Guruh tidak ada, kilap tidak ada, angin pun biasa.
Tapi tengok kat langit tu, setengah setepak tu nampak biru lagi langit. Nampak biru langit lagi. Awan tak ada. Setengah tepak tu penuh dengan awan. Yang hitam. Maka macam mana kita, kalau orang tanya kita, sejak lagi hujan nak turun ke tidak? Tengok dengan cuaca. Kita jawab, kita pun tengok, berat pada tak turun ni. Kalau baju kita jemur tu, tak payah akad lagi lah. Tak payah ambil masuk dalam rumah lagi lah. Sebab kita berat kepada tak turun. Tak turun tu zon. Turun tu, yang ringan tu, sebab kita tengok tu, maknanya ada sikit, kan? Maka ada sikit alamat nak turun hujan, sikit saja. Hitam, jeong, gelap langit tu setengah, pada setepak-setepak. Maka berat kepada tak turun tu zon. Pada tak turun tu nafi. Tak turun tu nafi. Berat, yang ringannya apa dia? Turun. Turun tu waham. Jadi sebelah balik lawan bagi zon tu ialah waham. Jadi maknanya bukan katanya nak yang zon tu sebelah balik isbat semata, macam musannif kita katanya makna zon tu. Jadi maknanya kiranya beginilah. Apabila dia maknanya syak zon waham ialah taraddud antara dua kejadian, ada dengan tak ada. Yang kuat kalau sama berat tu syak sama dengan syak. Kalau sama berat, sebelah balik dua-dua kejadian tu kalau sama berat, satu ni pun kalau sama berat, sebelah ni pun syak, sebelah satu lagi lawan dia pun syak juga. Lepas tu kalau taraddud yang tak sama berat. Taraddud yang tak sama berat. Mana apabila tak sama berat, ada yang berat, ada yang ringan. Maka yang berat tu ialah zon, yang ringan tu ialah waham. Lepas tu yang berat boleh jadi nafi, boleh jadi isbat. Yang ringan boleh jadi nafi juga, boleh jadi isbat. Macam Zuhir daripada misal yang saya buat tadi. Maka apabila kita dah tengok di situ, maka maksud nak cerita katanya syak zon waham ni, masalah ada taraddud di antara dua kejadian yang berlawanan. Lepas tu kalau bersamaan berat, kedua-dua belah, dua-dua kejadian tu, maka zon syak dah dia panggil. Tetapi kalau ada berat sebelah, tak kira berat sebelah balik nafi ke, berat sebelah balik tak nak tu isbat ke, maka yang berat tu dikatakan zon. Yang ringan tu dikatakan waham. Tak mesti kata yang berat tu ada, yang ringan tu tiada, seperti dia kata pada ta'rif zon. Tak mesti begitu. Maka kita tanggung kata dia kata dan makna zon itu berat akan ada, ringan akan tiada. Itu bukan betul-betul makna zon. Bukan betul-betul makna zon. Maknanya zon tu yang berat tu zon. Taraddud di antara dua kejadian, maka yang berat tu dikatakan zon. Tak kira lah berat sebelah ada ke, berat sebelah tiada ke. Begitu. Waham, tengok tarikh waham, dia kata berat kepada sebelah tiada, ringan sebelah ada. Maka di sini maksudnya yang ringan tu waham, yang berat tu zon, nak cerita begitu. Yang berat tu waham. Ada yang ringan tu waham. Ada tak ada ikhlas. Kalau ringan sebelah balik ada tu waham. Ringan sebelah balik tak ada pun, yang tu lah wahamnya. Begitu.
Maka di sini kalau kita kalau kita katanya seorang tu dia kalau kita tanya dia Tuhan ada ke tidak, kalau dalam pegangan dia tu kemas Tuhan ada, maka jazam. Kalau tak kemas, kalau tak putus, maknanya ada taradud. Maka kalau ada taradud tetapi tak 100% tapi kuat ada Tuhan, maka zon kalau syak rasa sama berat ada Tuhan dengan tak ada Tuhan, maka syak pada ada Tuhan. Kalau dia katanya berat, tengok setengah-setengah orang kafir, tengok orang kafir tu dia nak kata tak ada Tuhan pun, tak ada Allah, tak ada Tuhan pun dia tak kata juga. Tapi di sini dia berat sebelah balik tak ada Tuhan. Tapi nak kata tak ada 100% tak ada juga, sebab dia kata orang Islam kata ada. Tapi maknanya berat pada i'tikad orang kafir tu Tuhan tak ada. Yang ringannya ialah ada. Maka yang ringan itulah waham. Yang ringan tu waham. Begitulah. Jadi pendekatannya jazam ni lawannya taraddud. Begitulah. Jazam ni lawan dianya taraddud. Maka taraddud pecah kepada 3. Apa dia? Syak, zon, waham. Ringkasnya begitulah. Senang kita nak fahamnya. Jazam lawan dia taraddud. Taraddud, pergi datang. Jazam lawan dianya taraddud. Maka apabila taraddud tu, tengoklah nak jadi zon, nak jadi waham, nak jadi syak, tu tengok kuat tak kuat, sama tak sama. Kalau sama syak. Kalau tak sama berat, mana yang berat tu, yang lebih berat tu zon, yang ringan itu waham. Lepas tu tak kira lah ada tak ada pun, turun tak turun hujan pun. Itu kalau begitulah kita kiranya. Habis. Jadi pendekatannya jazam tu, kalau tak jazam tak panggil makrifah. Habis. Maka ketiga-tiga ini, mana syak, zon, waham itu, maka ketiga-tiganya itu, maka ketiga-tiganya itu syak, zon, waham, sebab tiga-tiga ni apa dia? Taraddud kan? Tak putus, taraddud tak putus. Lepas tu kitab tu nak tambah. Maka ketiga-tiga ini tiada dinamakan ma'rifah. Nak begitu. Tiada dinamakan ma'rifah. Tiga-tiga ni tiada dinamakan, nak begitu. Tiada dinamakan ma'rifah. Nak begitu. Bukan dinamo, tiada dinamakan ma'rifah. Sebab apa tak panggil nama kata makrifah? Kerana apa tak panggil nama makrifah? Bukan dia makrifah. Tak dinamakan makrifah, mana bukan dia makrifah. Tiga-tiga ini bukan dia makrifah. Sebabnya sebut kata makrifah ni, nak panggil makrifah ni dia kena jazam kan? Dia kena jazam. Kena putus pada i'tikad. Kena jazam, kena putus pada i'tikad. Maka lawan bagi jazam, lawan bagi putus tu apa dia? Taraddud. Taraddud. Apabila taraddud, tak jazam. Sebab jazam lawan dia, berlawan dengan taraddud. Apabila taraddud, tak jazam. Lepas tu nak jadi makrifah, dia kena jazam. Kalau taraddud tak jazam, kalau begitu taraddud bukan dia makrifah. Bukan dia makrifah. Kalau syak, zon, waham tak panggil makrifah.
Maka ketiga-tiganya itu tiada dinamakan makrifah. Tak boleh panggil makrifah lah, sebab makrifah ni dia kena jazam, tak boleh taradud. Maka tiga bagai ni syak pun ada bagai taradud. Zon pun taradud juga. Tapi syak ni taradud yang samaan, yang samaan, yang sama berat. Zon taradud, tapi dia kena atas taradud yang sebelah berat. Kalau waham taradud juga, tapi yang sebelah ringan. Gitu. Jadi maknanya taradud ke semua tiga-tiga. Bukan dia jazam. Bukan dia jazam, bukan dia ma'rifah. Ya. Maka hukum orang yang mengiktikadkan dengan demikian itu dengan tiga-tiga tu, dengan syak, zon, waham. Tak kiralah iktikad bab ketuhanan, bab rasul, bab risalah rasul. Sekiranya kalau iktikad dia tu tak jadi jazam, kalaulah iktikad dia tu tak jadi jazam, tak jadi makrifah. Maka hukum orang yang mengiktikadkan dengan demikian itu kafir. Orang tu orang kafir, bukan orang mukmin. Walaupun dia sembahyang, dia puasa sekalipun. Walaupun akhlak dia baik sekalipun. Walaupun dia pakai kufiah sekalipun. Walaupun dia tutup aurat, dia pakai tudung kepala kalau orang perempuan. Walaupun orang perempuan tu dia pakai niqab sekalipun. Orang kafir. Sebab iman dia tidak sah. Sebab tak ada makrifah. Jadi makrifah, mengenal Allah saat itu syarat bagi nak sah iman. Syarat bagi nak sah iman. Kalau tak makrifah, tak sah iman. Macam mana kalau tak sah iman? Tak ada jadi iman, tak jadi iman. Kufur lah. Sebab tidak ada tengah-tengah tu, tak ada. Tak kufur, iman. Tak iman, kufur. Begitu. Sebab makrifah ni syarat bagi nak sah iman. Makrifah syarat bagi nak sah iman. Macam wuduk dengan solat. Macam wuduk dengan solat. Dia syarat. Tak ada wuduk, macam mana nak solat? Sebab tu kalau orang tu dia solat dengan tak ada wuduk, kita panggil orang dekat dia, orang tak solat. Orang tu walaupun dia takbir, dia baca Fatihah, dia berdiri, dia rokok, buat macam kita buat ni lah. Kita ambil wuduk, dia tak ambil wuduk. Walaupun dia berdiri solat sekalipun, tapi dia solat dengan tak ada wuduk, kita panggil orang tak solat kepada dia. Walaupun dia buat macam kita, walaupun dia jadi imam kita. Walaupun dia jadi imam kita. Walaupun dia jadi imam kita sekalipun, dia tak solat, kita panggil dia tak solat. Kita jadi makmum dia. Kita jadi makmum dia. Sudah solat tu, kita ikut dia semenjak rakaat yang pertama lagi. Sudah dia solat, dia beri salam, sekejap dia baru ingat. Saya solat, terlupa nak ambil wuduk, dia kata. Dia bagi tahu kita. Maka tak, itu masalah kita mengikut dia tu, kita ni sah lah. Mana dia tu, mana kita kata pada dia macam mana? Kau tak solat lagi dah tu. Yang saat ni tak bilangan. Sebab tak ada wuduk. Kau tak solat lagi, kau mesti solat. Mesti solat. Tu maknanya, sebab apa? Sebab tak ada syarat, tak ada masyurut. Kan? Tak ada syarat, tak ada masyurut. Maka sini tak ada ma'rifah, tak ada iman, kafir. Begitulah. Tiada dinamakan arif. Orang kafir bukan orang arif. Orang ma'rifah, orang ada sifat ma'rifah tu orang arif. Sebab tu kata al-arif billah, orang yang kenal Allah. Dia tak panggil ma'rifah, tak panggil kenal. Sebab ada taradud. Maka makrifah syarat bagi nak sah iman. Kalau tak ada makrifah, maka tidak sah. Sebab tu dia tidak memadai iman seorang, malaikat dengan secara jazam pada i'tikadnya.
Jazam pada Allah ada, jazam pada Allah sedia, jazam pada Allah kekal, jazam pada Allah tak serupa dengan makhluk, jazam pada Allah tu satu, hingga seterusnya. Dan keluar dengan al-muwafiq lil haq, ta'rif ma'rifah, mana yang muafakat bagi yang sebenar. Putus-putus nak panggil makrifah, satunya kena putus, jangan syak zan waham. Lepas tu selain pada putus, kena betul dengan wakil pula. Jangan jazam putus tapi salah, dia tak panggil makrifah. Macam ni, kita tanya dia, kau kenal kau tidak gajah? Kita tanya dia, kenal kau tidak gajah? Dia kata, jawab katanya, kenapa kau tak kenal gajah? Saya kenal sangatlah gajah ni. Saya kenal sangatlah gajah. Macam mana pula saya tak kenal gajah? Lepas tu kita katanya, macam mana gajah? Dia katanya, itulah yang kaki empat tu. Yang makan rumput. Tak apa lagi kalau makan rumput. Yang makan rumput. Yang orang gunung, kalau orang zaman dulu gunung buat bergala. Lain macam ni. Orang dulu gunung buat bergala yang tanduk panjang tu. Betul tak yang dia jawab tu? Dia kata, yang tu dah gajah. Yang kaki empat yang makan rumput. Yang orang dulu gunung buat bergala. Yang tanduk panjang tu. Kena ke kerbau. Maka walaupun dia kejap, dia kemas sekalipun, maka itu apa panggil? Tak betul dengan wakil. Maknanya orang ni, kita kata orang ni tidak makrifah akan gajah. Tak makrifah akan hakikat gajah. Kalau dia kata kaki empat berlalar, ada belalar, ada gading, telinganya besar, matanya kecil, besar pada lembu, katalah, tu betul lah. Begitu. Maknanya jazam sekalipun. Dia kata kalau bukan seperti, dia kata kalau dia kata begitu, dia kemas begitu sekalipun, panggil kita panggil orang ni tak kenal gajah ni. Begitu. Hendaknya muafakat dengan wakil. Dan keluar dengan muafakat lil haq, itu jazam putus dah, yang tiada muafakat dengan yang sebenar. Tiada muafakat bagi yang sebenar. Yang sebenar itu mengikut pengetahuan Allah atau mengikut lauh mahfuz seperti kata dulu. Maka tiada dinamakan makrifah, hanya dinamakan dia jahil murakkab. Yang tadilah yang jawab kata gajah ni binatang yang kaki empat makan rumput. Orang dulu guna buat orang zaman dulu guna buat bergala. Bergala sawah padi. Ada tanduk panjang. Maknanya dia ni tak kenal gajah, orang tak kenal gajah. Lagi pula jahil murakkab. Jahil murakkab. Kalau kita tanya dia, kau kenal kau tidak gajah? Dia jawab, saya tak kenal gajah. Tak pernah tengok pun gajah. Tak kenal pun gajah. Maka itu kita panggil jahil basit. Jahil basit. Tak kenal langsung tu. Tapi kalau jawab macam tadi, jahil murakkab. Maknanya dua kali jahil. Bersusun jahil. Tengok. Yang ni bersusun dua jahil. Mana ada dua kali jahil. Mana jahil murakkab tu dua kali jahil. Dua kali jahil pada dia. Tengok macam tadi. Kalau orang yang jawab, kita tanya dia gajah macam mana, dia jawab macam saya kata tadi tu. Satu jahil tak kenal diri gajah yang sebenar. Satu jahil pasal tak kenal diri gajah tu macam mana. Hakikat gajah macam mana, dia tak tahu. Lagi pulanya, dia tak tahu kata diri dia tu jahil.
Kalau tanya macam mana buah durian kau kenal ke tidak? Dia jawab kata kenal. Macam mana? Ada sabut, ada tempurun. Lepas tu boleh guna buat bergulai, ada santan. Dia jawab begitu. Tanya buah durian, dia jawabnya begitu. Maka tak kenal dah buah durian tu. Dah. Tengok. Jadi dia kata jahil murakabnya kalau macam ni, yakni bersusun dua jahil. Mana dua kali jahil? Kat diri dia tu dua kali jahil. Tu mana murakab bersusun, mana ada dua lah. Pertama, mana dia? Jahil ia akan hakikat suatu. Dah. Maknanya dia kalau orang jawab kata gajah macam saya kata tadi, maknanya hakikat gajah dia tak kenal. Dia jahil pasal gajah, dia tak kenal. Kedua, jahil akan dirinya, itu jahil. Dia tak tahu kata dia tu jahil. Gitu. Sebab dia perasan kata dia ni kenal gajah. Sebab tu dia jawab bagi kita. Kau kenal ke tidak gajah? Kenal. Kenapa saya tak kenal gajah? Binatang 4 kaki makan rumput, tanduk panjang, orang guna buat bergala pada zaman dulu. Dia tak sedar kata dia tu jahil. Dia perasan kata dia tu kenal gajah. Tu jadi dua kali. Tengok. Dan iaitu seperti jahil murakab ni. Jahil murakab ni seperti jazam nasara dengan 3 Tuhan. Dia jazam, dia kemas kata Tuhan tu ada 3. Tuhan yang bapa, Tuhan yang isteri, Tuhan yang anak. Maklum ya. Dan berkata mereka itu bahawa Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu yang ketiga, daripada 3. Maknanya yang ketiga tu maknanya bilang jadi 3 lah. Allah salah satu daripada 3 Tuhan. Itu makna yang ketiga daripada 3. Yang ketiga daripada 3 maknanya ada 3 lah. Yang ketiga daripada 3 mana Tuhan tu ada 3. Satunya Maryam, duanya bilang bida. Satunya Isa, duanya Maryam, tiganya Allah. Dia bilang begitu. Maknanya bukan nak kata yang 3 ada Isa dulu. Maknanya Allah ni salah seorang daripada 3 Tuhan. Maknanya kalau anak kita ada 3 orang, kalau anak kita 3 orang tu kita cakap gitulah, ni salah seorang daripada 3 orang anak saya. Begitu. Maknanya Allah yang ketiga, bukan yang nombor 3 daripada 3 orang Tuhan tu tak. Maknanya apabila kita ada anak 3 orang ni, salah seorang daripada 3 tu kita boleh panggil yang ketiga daripada 3 lah. Lepas tu anak kita nak bilang tu 3 orang anak tu, kita nak apabila kita nak kita korang nak katanya seorang ni nama ni, seorang ni nama ni, seorang nama ni, tak mesti kita mengikut tertib beranak dia kan. Nak sebut yang pertama kita cerita nama bagi anak yang tengah dulu. Yang kedua kita sebut nama anak yang sulung. Yang 3 anak yang bongsu. Apa salahnya? Jadi nak cerita kata bahawa Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada 3, maknanya Allah ni salah satu daripada 3 Tuhan. Maknanya ada 2 lagi lah. Tuhannya 3, dinamakan bapa. Dan yang keduanya anak. Tuhan yang anak iaitu Isa. Dan yang ketiganya Tuhan yang ibu. Ibu, mana Tuhan yang jadi ibu. Iaitu Maryam. Maka itu jahil murakab pada orang Nasara. Gitu ya. Maka untuk hari ini kita untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Seperti jazam majusi. Ini pun misal bagi jahil murakab juga. Ini misal, setengah pada misal jahil murakab juga. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستعلمك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد علينا والتحديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kejap lagi kita sambung kitab Aqidatun Najiyah.